Allah buat dia nak pi, kita hidup ni kita bimbang. Dia tengok jenazah dia rasa lega, aku nak kena berhenti awal. Tak. Hang kan nak mati lagi. Kawan tu yang mati pi dah, kita yang tak mati hidup mengaji lagi insya-Allah. Jadi alhamdulillah saya tujukan yang pertamanya bagi panel Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Sa'idin yang datang jauhnya hampir sejam setengah lebih kurang dalam perjalanan jitra sampai ke sini, sampai awal pula alhamdulillah selesai dah solat jamak semua siap. Jadi kita selesai pergi pada yang pertama kepada Ustaz berkait dengan soalan yang pertama kepada panel yang pertama berkait dengan Ustaz Lutfi Amir, ceritakan kepada kita bagaimana akibat-akibat ataupun contoh-contoh mereka-mereka yang suka menggunakan istilah Allah tunggu sah, ataupun bahasa mudah kita Allah nanti dulu, Allah sabar sah. Saya tak boleh terang banyak kerana saya ditugaskan sebagai moderator. Jadi tak apa, jangan bimbang. Ustaz jangan tengok ke arah sana, Ustaz tengok Ustaz dulu. Dia relax, dia main sekejap lagi, dia pancung ya kerja dia. Jadi baik, saya serah yang pertama kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, al-mab'usi rahmatan lil alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu sudah datang. Jadi saya dah memegang mikrofon, saya minta izin lah untuk jalan dulu lah. Kan, sebab kalau ikut susunan Ustaz Aswad dulu, saya ni orang tua-tua. Orang tua-tua ni maklum katalah sisi pun kuih ni dah, dia makan piston dah. Jadi patutnya pergi dulu lah. Bagi hak nak mati dulu lah Ustaz, sebab dia ingat dia muda dia tak mati kot. Kan, baru ni tayar kereta. Macam mana? Baik, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahmati Allah sekalian, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Hambali selaku moderator. Yang saya kasihi lagi, saya muliakan adinda saya yang berbahagia Ustaz Aswad bin Nasun yang juga baru sampai, panas-panas lagi. Yang berbahagia tuan pengurusi Masjid Jami'ul Badawi yang saya hormati, tuan imam, yang saya kasihi tuan-tuan ahli, tuan kuasa masjid, khususnya tuan-tuan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asri. Allah menyebut bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada malam ini saya kali pertamanya dapat menjejakkan kaki di Masjid Jami'ul Badawi Kepala Batas ini. Kali pertama sampai, walaupun pernah turun di Bertampi belah ni baru sampai kali pertama. Alhamdulillah, syukur setelah hidup selama lebih kurang 40 tahun lebih, inilah Allah bagi kali pertama sampai ke masjid ini. Alhamdulillah, syukur dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah. Jadi yang pertama tuan-tuan hadirin sekalian, bahawa bila kita menceritakan tentang tajuk Allah tunggu dulu, saya pun mula-mula pening kepala juga, jarang jumpa tajuk macam ni. Sebab kalau forum perdana dia tak ada tajuk macam ni. Ni pasal forum mega. Siapa dengan konsert mega jugalah. Tajuk dia badah Allah tunggu dulu. Dia lebih kurang kalau bahasa kita geng-geng mak rempit ni, lek lu, cakok lu. Macam tu lah. Jom kita terima kasih. Lek lu, cakok lu. Macam tu lah. No? Kan? Ni anak Ustaz Hambali. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Maksudnya, dalam hal kita melaksanakan tuntutan dan perintah Allah ini, kita jangan duk lek lu sangat. Lek lu. Lek lu. Jangan.
dia mesti ada satu yang kita kena tanam dalam diri kita, iaitu fastabiqul khairat. Kena bersegera, kena berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sebab tu tajuk tu dipilih. Bila kita cerita pasal nak buat ibadat, cerita pasal nak jadi baik, cerita pasal nak kembali kepada Allah. Tak Ustaz Aswad kata tak ni, bagi hak nak mati dulu. Maknanya semua nak mati. Jadi bila nak mati, takkan kita semua tahu nak mati. Takkan kita nak buat relax dulu. Itu maksud dia, Allah tunggu dulu. Orang kata jom kita pergi mayang masjid, relax dulu, tunggu dulu. Jom kita bakar-bakar tutup aurat, relax dulu, muda lagi, nanti tua ni tutuplah aurat. Jom kita mayang di masjid, relax dulu, muda lagi, nanti tua ni kita pergi mayang masjid. Masa kata tu tua dah, tu yang nak marah tu. Tapi tak marahlah, sayang. Masa kata tu dia tak sedap kata tua. Saya dulu tak pakai spek macam tuan-tuan juga. Tapi bila tua, dia mata jadi 4 biji dah. Kalau buka bukan nampak apa satu ni. Yang mulia nampak lah gagah. Pasal dia boleh tengok saya. Tuan-tuan saya tak nampak. Makna Tuhan ambil satu, Tuhan ambil satu, Tuhan ambil satu. Dulu suara kita lancak, boleh cakap tinggi, boleh cakap suara tinggi. Sekarang suara jadi parau. Lepas tu suara jadi nak batuk-batuk, suara nak keluar tak keluar. Tu makna Tuhan dah ambil satu peringat kita. Tu yang habaq tadi dalam surah Al-Asri, Allah kata demi masa kita duk kena tipu ni. Kita bukan tahu masa kita nak mati. Siapa boleh tahu dia nak mati bila? Engkau tangan. Saya ustaz mula-mula beranak hari tu ada tarikh lahir dan tarikh mati sekali. Ada tak? Tin sardin, kita tengok tin sardin, dia ada tarikh luput dia. Kita ada tarikh luput tapi tak tulis tuan-tuan. Jadi adakah kita patut kata lek lu? Lek lu lah lebih kurang. Nanti ustaz buat forum pula tajuk lek lu pula ustaz. Ni tajuk Allah tunggu dulu, lek lu. Kok geng-geng mak rempit, kawan-kawan kita mak rempit nak main sekali. Lek lu ustaz. Boleh tuan-tuan? Allah sebut dalam surah Al-Asri itu, kata demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, rugi belaka. Duk kena tipu dengan masa ni. Lek lu. Kalau mana? Nanti tua-tua ni kita tobat lah. Awak ingat kita dan tua ke? Kan? Dia kata tak apa lah muda lagi. Ni tuan-tuan dikasih sekalian. Sebab tu Allah sebut di dalam ayat itu, illal ladzina amanu. Orang-orang yang tak kena tipu dengan masa ni, duk relax dulu, tunggu dulu ni, ialah orang yang beriman. Orang beriman ni bukan banyak mana pun. Tuan-tuan tengok ni penduduk di kepala batas ni, berapa ramai. Lah ni agak-agak dia buat apa? Hak main masjid banyak mana? Itu beza dia antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Orang beriman tempat dia di masjid, tempat semayang dia di masjid. Jadi itu beza dia yang kecil. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat. Orang beriman ni kembang dia ataupun sinonim dengan dia ialah beramal soleh. Kalau kita beriman, amal soleh tak ada, dia tak sama tuan-tuan, dia tak selari. Dan Allah kata, dan orang-orang yang berpesan dengan kebenaran, dan orang-orang yang berpesan dengan penuh kesabaran. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya nak terus kepada soalan yang diajukan kepada saya berkaitan dengan akibat-akibat apabila kita menjadi orang-orang yang suka bertangguh-tangguh ni, bertangguh-tangguh dalam hal perkara kebaikan. Bahawa kita ini bila hadir ke dunia ini semua datang dalam keadaan fitrah, datang kepada dunia ini dalam keadaan bersih, suci bersih, tak ada bawa dosa. Bukan cakap dosa, pahala pun tak bawa, makanan pun tak bawa, mai pun tak bawa, duit pun tak bawa. Kita mai semua kosong saja. Pampers pun tak bawa, keluar-keluar kita teriak, apa satu pun tak ada kita bawa. Bila kita mai ke dunia, kita hidup sampai umur kita pada hari ini, dia mai satu-satu kat kita. Dia mai dosa, dia mai pahala, dia mai pahala, dia mai dosa. Maka tuan-tuan, bila kita nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai satu ketika kita duduk atas dunia ni, kita buat dosa. Bila buat dosa ni, kata Nabi, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Buat dosa maka tertulis di hatinya satu titik hitam. Tapi apabila dia taubat, dia hilang. Tapi apabila dia kembali buat balik maksiat, kembali balik buat dosa, dia jadi balik. Maka tuan-tuan, orang inilah yang dikatakan akibat bila orang duk kata jomlah pakat jadi baik, jomlah pakat sembahyang jemaah, jomlah pakat tutup aurat, dia tak mau buat. Maka orang-orang inilah yang disebut, tuan-tuan dikasih sekalian, hati mereka berkarat.
Berkarat ni macam besi. Besi kita tu bila kena air, kena panas, kena hujan, dia berkarat. Berkarat dia bukan berkarat biasa. Dalam hadis Nabi kata rana. Dalam Al-Quran Allah sebut kalla barrana ala qulubihim. Hati mereka jadi karat. Bila hati jadi karat, inilah akibatnya tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian. Akibatnya hamba yang mana apabila hati dia menjadi karat, hatinya penuh dengan karat akibat perbuatan maksiat. Itu akibat daripada relax lu, tunggu lu. Jomlah kita ni bukan nak tahu dah ni tanda-tanda kiamat banyak dah. Tanda-tanda kiamat semua nampak belakang dah. Bila lagi kita nak taubat? Bila kita nak jadi baik? Relax lu. Maka duk kekal dalam maksiat, dia terus akan jadi hatinya berkarat. Yang kedua tuan-tuan, keingkaran dilakukan dalam hidupnya itu, keingkaran kepada Allah dilakukan sepanjang masa. Tak heran dah. Tak heran ke orang dah, orang nasihat tak pakai. Itulah orang yang hati berkarat. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, dia menjadi sangat susah untuk mengikis kemungkaran yang ada pada diri dia. Hari-hari duk biasa dengan buat dosa. Mula-mula try, lepas tu rasa seronok, lepas tu dia biasa, lepas tu dia ketagih, lepas tu dia tak boleh berhenti dah. Macam ni contoh paling kecil. Masa saya sekolah menengah dulu, kawan-kawan saya ajak pergi gunting rambut. Pergi gunting rambut ni tuan-tuan, bukan pergi gunting rambut kedai ni, kedai gunting rambut mamak ni. Mereka ajak pergi gunting rambut kedai perempuan Siam. Tu masa tu saya ada ke tempat. Saya pun tak biasa gunting rambut kedai perempuan Siam ni. Mereka duk ajak pergi. Saya kata aku tak biasa perempuan gunting rambut duduk lagu mana. Tak boleh. Dia kata best, hang tak try. Bukan sakat gunting, siap gesel-gesel lagi. Minta maaf lah bahasa ni kalau tak sesuai, tapi saya dah kata dah lah. Nak tarik balik wah. Tarik balik. No. Tuan-tuan, mereka duk pengaruh saya, jom lah. Tapi saya ni tak pernah gunting rambut kedai perempuan Siam. Dia duk ajak pergi. Mereka cerita macam ni, lepas gunting rambut dia garu-garu kepala, lepas tu dia tarik-tarik telinga, lepas tu dia picit-picit kepala, dia picit-picit bau. Syu'ur dia kata. Orang hak yang duk biasa macam tu tuan-tuan dikasih sekalian, dia pi kali pertama tak ada apa-apa, kali kedua dia pi dia rasa syok, kali ketiga dia tak pi dia rasa ketagih, kali keempat sampai kelar duk kekal duk gunting rambut kedai perempuan Siam. Benda tu kita nampak biasa, alah gunting rambut je ustaz. Siapa kata alah? Siapa kata alah? Ni pi gunting rambut kedai perempuan Siam, kita laki-laki, laki orang pergi kita kata alah. Siapa kata alah? Ni lah lek lu. Nanti tua kita tobat lah. Ni tuan-tuan ni. Macam kita kak kita buat pergi Makkah Nuri kan. Pergi Makkah Nuri macam Ustaz Aswad sebut dulu. Saya ingat dia sebut. Pergi Makkah Nuri ni bukan zakat tempek bedak. Bubuh buat gigi di muka. Saya ingat dia kata dian lah tu. Oh boy. Orang tua ni. Orang tua ni. Kalau dia bubuh orang perempuan ranak. Kita tak main belakang dah. Tempek ubat gigi. Saya balik duk gelak dalam kereta seorang-seorang. Masa tu saya cerita turun dalam kubur. Dia cerita tempek ubat gigi. Saya ingat ini. Ni tuan-tuan, jangan mereka main. No? Jadi tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita sebagai suami kena habaq kat isteri. Ni nak pergi makan kenduri kena pakai elok-elok. Pakai elok-elok, pakai ikut syariat. Bukan pakai bulu mata serupa dengan tarian naga. Bukan macam tu. Tuan-tuan, alah bini kata alah kalau lawa pun bukan orang lain. Ni abang juga. Relax dulu. Ni lah ni. Hak ni yang duk relax dulu ni tuan-tuan. Sedang-sedang ni macam Ustaz Hamali kata, kita mai duduk depan tu imam. Tuan-tuan, jadi nak abang di sini hadirin dirahmati Allah sekalian, dalam hal kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu dulu. Kita kena fastabiqul khairat. Kita kena wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kena bersegera untuk kita minta ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tak tahu kita nak hidup berapa hari lagi. Kemudian tuan-tuan, orang yang macam ni ketika maut ataupun dia akan akibatnya sampailah peringkat bila datang sakit, sampai bila datang maut pun dia rasa biasa dengan melakukan dosa kerana ungkapan tunggu dulu. Allah tunggu dulu, Allah tunggu dulu, jomlah pergi mengaji, Allah tunggu dulu, hang pergi dulu, jomlah baca Quran, Allah tunggu dulu,
Jom duduk suara depan kali. Allah, tunggu dulu. Macam tu. Relax dulu. Ni tuan-tuan. Nah, kemudian tuan-tuan, akibatnya lagi apabila suatu masa dia diadili di hadapan Allah. Nak tunggu diadili di hadapan Allah ni pun tuan-tuan, dia bukan ada fast lane. Tahu fast lane? Kita pergi di Langkawi, kita orang Kedah, kita keluar fast lane. Dia ada lorong hijau. Orang luar negeri keluar jalan biasa, nak kena cek dengan immigration. Fast lane kita keluar. Tuan-tuan, waktu kita berada di mahsyar, nak tunggu diadili, siapa pun tak akan dapat nombor. Tuan-tuan tahu tak ke? Tuan-tuan pergi di klinik Pala Batai, nak pergi cek darah tinggi. Tuan-tuan pergi pukul 9 pagi dapat nombor 69. 69, tuan-tuan tunggu doktor nak main 9.30, doktor makan dulu. Dia panggil nombor 1 sampai nombor tuan-tuan 69 pukul 12.30. Duk tunggu doktor nak cek kita, nak cek darah tinggi, darah naik dulu. Tu kita dapat nombor. Faham tak? Waktu kita duk tunggu nak diadili di hari mahsyar nanti tuan-tuan, mana ada nombor? Dia kata, Ustaz Hambali, ni baru balik daripada Pekanbaru. Kita bagi dia dulu, tak ada pasal Ustaz Aswad, kan? Dia main daripada Baling. Baru balik umrah. Baru 2 hari balik umrah. Tekan minyak ni sambil berdiri. Full lama. Hayat memang power. Ustaz Aswad ni tuan-tuan, Allah sayang kat dia. Pi perlih tayar kereta jabut. Saya hidup bawa kereta 20 tahun tak pernah lagi tayar cabut. Minta balik lagi pun tayar tak cabut dah. Risau ni. Bila sahabat ustaz yang kita sayangi, tayar kereta cabut tuan-tuan. Bukan cabut besi tu, cabut tayar tu. Tiung. Pi duduk tepi apa? Tepi highway ke apa tahu. Saya pun tahu, saya pun inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan suruh mati. Kan? Ambil tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian. Allah sayang malam ni main. Malam ni pun dia kata tu pun sakai enggak. Tadi tengok update status duduk di Perlis lagi. Tak tahulah kan. Tengok sampai tang ni. Tekan minyak sambil berdiri. Tuan-tuan tahu tak duduk kereta ni sambil berdiri. Nak bagi sampai sini. Ni. Jangan main. Mau tayar kereta tak cabut. Hampa kira lagu mana. Ni makna tak ada relax lu lah. Kalau mereka kata ceramah. Kalau mereka kata semayang. Pasal apa? Tak ada relax lu lah. Ni tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya dalam pusingan pertama ni, saya pun tak mau cakap banyak. Saya nak habaq sikit bahawa siapa pun kita, ingatlah Allah sayang kita. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Allah peringat kita dalam surah Ali Imran ayat 135. Dan apabila kamu melakukan kejahatan, kefasikan, keburukan, kejahatan dan sebagainya lah, fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum, atau artinya kamu menzalimi diri kamu sendiri, zakarullah, kamu ingat akan Allah. Buat jahat tu ingat Allah, buat jahat ingat Allah, tiba-tiba ingat Allah, ataupun diperingatkan kepada kita tentang Allah, dengar azan bunyi ingat Allah, dengar orang baca Quran ingat Allah, fastaghfaru li zunubihim, maka kita minta ampun kepada Allah, istighfar, ya Allah aku berdosa banyak ya Allah. Tak ada relax dulu ya Allah, tak ada. Fastaghfaru, bersegera minta ampun kepada Allah. Fastaghfaru li zunubihim wa may yaghfiru dzunub, siapa lagi yang akan mengampunkan dosa kita melainkan Allah. Walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun, dalam syarat kita tidak ulang kembali dan tidak kita kekal berada dalam kemaksiatan itu yang sedang kita mengetahuinya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, dengan forum mega ini akan menjadikan kita ini mencetus idea dan semangat kita untuk melakukan perubahan kepada diri kita. Bersempena kita nak menyambut Maulidun Nabi SAW, mari sama-sama kita ikut Nabi SAW, mencontohi akhlak baginda Nabi SAW, menjadi insan yang terbaik macam Nabi SAW. InsyaAllah Nabi kenal kita pada hari mahsyar nanti, insyaAllah. Sekian dulu untuk pusingan pertama. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Syukur pada Allah Ta'ala. Kita teruskan forum kita pada malam ini berkait dengan Allah tunggu dulu ataupun Allah tunggu sah. Bila kita teringat dalam doa iftitah yang tiap-tiap hari kita semayang, kita baca, yang disebutkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sebut tiap-tiap kali kita salat, dalam doa iftitah kita sebut, sesungguhnya salatku, ibadatku,
hidupku, matiku kerana Allah Tuhan sekalian alam. Jadi tajuk malam ini berkait dengan Allah tunggu dulu ni, seperti disebut pada panel yang pertama. Istilah yang ustaz sebut tadi, relax dulu tu keluar dari mulut. Yang saya nak cerita sekarang ni berkait dengan perbuatan yang kita buat. Tak sebut pun tunggu dulu, tapi perbuatan tu melambangkan Allah tak penting lagi, kita penting pada Allah Ta'ala. Saya ambil satu contoh. Pada satu masa pada satu ketika kita tengah duduk basuh kereta tengah hari. Basuh kereta tengah hari, mula-mula kita semua ayak dulu. Lepas tu kita mula bancuh sabun, kita pun tenyeh sabun, kita sembok bunyi azan. Tu baru basuh, baru kita beri. Kita belum lap lagi, kita ada nak polish lagi, nak wek lagi. Waktu ni bertembung, Allah panggil kita mai dulu semayang. Kita nak terus ke ataupun kita nak berhenti dulu pergi ke Allah Ta'ala? Maka ini perbuatan antara perbuatan menunjukkan kita lebih dulukan makhluk, dulukan dunia kita banding dengan dulukan Allah Ta'ala. Jadi itu yang kita nak pada panel yang kedua, menceritakan bagaimana kepahaman yang boleh panel sampaikan kepada kita keadaan manusia hari ini yang banyak dulukan dirinya seluruh makhluk yang lain, sehingga Allah mereka sebut tunggu sebentar, Allah nanti dulu, Allah sabar. Maka saya silakan pada panel yang kedua, Ustaz Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. As'alullah li wa lakum at-tawfiq wal hidayata ila siratim mustaqim. Allahumma amin. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa yang bernyawa melihat apakah bekalan yang telah ia persiapkan untuk berhadapan dengan kematian yang akan datang secara mengejut dalam kehidupan kita. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas tiap-tiap perkara yang kita lakukan. Makasih moderator forum Ustaz Hambali, yang saya kasihi Ustaz Lutfi Amir, ahli panel yang kedua, tapi terpaksa mulakan dulu. Mohon maaf pada beliau atas kelewatan kehadiran saya. Kemarin baru balik daripada umrah, baru 2 hari. Hari ini ada 2-3 tugasan yang penting yang perlu selesaikan, antaranya ziarah mak dan ayah. Setelah 2 minggu tak tengok mereka, dengan suasana hujan, saya keluar dari rumah pukul 6 daripada Parit Panjang, Baling, sampai dekat Paya Keladi tu dah 7.30. Saya semayang dululah. Sebab kalau semayang sini Imam Hambali, saya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia memang kita memilih Imam Asy-Syafi'i sebagai mazhab kita. Jadi kalau semayang sini Imam Hambali jadi masalah sikit. Jadi saya milih semayang di masjid lain supaya tak berbeza mazhab yang saya pilih dalam kehidupan kita. Depa pula atok clear malam ni, dia susu ikut perut tu. Ni sikit ni dia naik sikit. Tu tu saya kira lah. Tu saya kira lah. Adik. Buat mic ni. Bismillah. Oh. Ada mic bos getah seletik aku ni. Buang lain lah.
Apa tak ada duit ingat masjid. Jadi tajuk kita pada malam ni nak habaq lebih kurang macam panel kita yang sebut tadi. Tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz. Jomlah kita pergi masjid mayang jemaah. Nanti lah asal awal lagi kot. Jom pergi haji. Ish. Orang Melayu ni kira kalau pergi haji ni balik tak boleh buat jahat. Dia kira buat jahat lu. Nanti bila balik tu kira bila orang panggil haji tu tak jangan. Jadi tak sampai masa nak pergi haji, umrah tak apa lagi. Haji, ada orang tak berani pergi umrah. Sebab dia takut apa tuan-tuan? Dia takut dia pergi umrah tu balik tak boleh buat jahat. Ada orang macam tu. Dia bimbang kalau dia pergi Kaabah, dia balik, dia rasa macam dia pergi tu, dia patah balik tu tak boleh buat jahat dah. Dia tahan pergi dulu lah. Aku nanti tak ada bersedia lagi. Ramai orang cakap tu. Ustaz, saya belum bersedia Ustaz nak pergi umrah. Saya belum bersedia nak pergi ziarah Nabi. Dosa saya banyak Ustaz. Bila? Tak tahu lagi Ustaz. Tunggulah nanti saya bertaubat baru saya pergi. Jadi tajuk ni Ustaz Hambali pilih. Allah, tunggu Ustaz. Ingat aku nak habaq. Ya Allah, tunggu Ustaz. Ingat aku tu. Aku baru faham lah ni, baru faham. Ada buat tajuk lagu tu. Tuan jangan duk ikut mazhab Hambali lah dia ikut ni. Jadi serabut kita ikut mazhab Syafi'i lah. Duk lelo, duk balah dengan orang pula. Bukan salah ikut mazhab Hambali tu, tapi Ustaz Hambali ni kadang dia betul, kadang dia tak betul juga. Tengok janggut panjang belum tentu. Ni anak mak nombor apa? Nombor 4 hak di Riau. Mak lain. Mak lain. Tidak luar amalan ni. Bila kita relax dulu, tunggu dulu, tuan-tuan kena ingat hadis Nabi. Nabi sebut, Nabi SAW bersabda, Nabi kalau sebut tu betul, sebab bukan dari Nabi, daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Allah Taala habaq dalam Quran. Yang kata Nabi ni, hak Muhammad yang hampa duk lawan ni, siapa dia Muhammad bin Abdullah ni? Allah nak habaq dekat orang Mekah, nak habaq dekat manusia seluruhnya. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi ni tak bercakap dengan nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi sebut tu wahyu daripada Allah. Nabi dia tak bercakap ikut suka. Sebab tu Nabi sebut banyak benda. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggal benda yang tak berkenaan, buat benda yang berkenaan je. Benda yang tak kena mengena dengan hang, tu usah buat. Kita nak masuk masjid sembahyang, ada lori lekat, dia duk unung kita melengung tengok sampai tak berjemaah. Cerdik ke bodoh? Saja nak tengok keren duk ada, saja nak tengok. Saja nak tengok sebab duk rasa macam kalau tak tengok rugi. Nak tahu macam mana dia boleh naik. Lagi dia naik lagi lagu mana. Benda tu tak ada kena mengena dengan hang. Kalau hang tunggu, hang kali buat apa? Orang duk sembahyang, masuk sembahyang. Nabi yang Allah Ta'ala habaq ni, wa ma yantiqu anil hawa, tidak bercakap dengan nafsu, tapi Nabi bercakap berdasarkan wahyu. Nabi kata apa? Irtanim khamsan qabla khamsin. Nabi kata rebut 5 peluang sebelum mai 5 peluang. Selalu kita dengar lagu Raihan pun ada, ingat 5 perkara. Macam mana Ustaz? Oh pandai. Ingat pandai. Ingat tak erti. Cakap Melayu fasih elok no. Duk lama mana dah sih? Ya. Saya pergi Mekah ramai orang muka macam ni. Saya ingat Ustaz Hambali. Ada tu saya panggil Ustaz Hambali. Dia boleh muka lain. Muka lain. Geling. Dia terus nak cakap aku tu. Alamak. Silap Ustaz, silap channel. Muka sama Ustaz. Muka sama. Tak apa. Dia kata dia lama tak forum. Baru tadi sebut nama Ustaz Hambali. Depa jemput ceramah keselamatan jalan raya. Depa kontak Ustaz Depa kontak depa kontak dah. Saya kata cari Ustaz Hambali. Suruh ceramah pasal nak jaga keselamatan di jalan raya. Kita bagi ahli dia lah. Ni ahli dia. Dia rajin naik motor. Nikah tinggal anak kerap mana? Kalau cara ni pakai tak lepa di rumah. Balik saja. Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin.
rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 5 benda ni Nabi kata hampa kena ambil. Yang pertama Nabi SAW sebut, apa dia? Nabi kata, syababaka qabla haramik. Nabi kata, masa muda kamu sebelum tua. Masa muda. Macam Ustaz Lutfi abang tadi. Ustaz lah umur apa? Berapa? 18. 21. Ustaz Ambali abang saya 21. 21 tahun ni. Alhamdulillah anak muda. Baru boleh mengundi tak? Baru boleh mengundi. Baik. Muda sebelum tua. Kerana bila usia dah tua, tak ada nak buat. Dulu masa muda dulu boleh baca Quran, gigi penuh tapi tak ada nak baca, tak ada nak main mengaji. Tua dah, baru kalut telefon ngaji dalam radio. Kadang ada radio Pulau Pinang ke radio mana tak tahu hak jenis mengaji Quran tengah hari tu. Maklum-maklum ni nak telefon. Tadi mak saya cerita, depa pi geng guru pencen ni, pi Krabi. Tinggal di satu hotel. Lepas tu daripada hotel tu mereka bergerak terus pergi atas lagi. Jadi atas bah ni duk bagi taklimat. Tuan-tuan, kalau ada tinggal barang apa di hotel apa semua ni, kita tak patah balik dah. Ya tak ada apa, kami semua clear, tak ada tinggal apa. Berjalan, sekerak jalan kira jauh lah. 4 jam, 5 jam perjalanan. Baru seorang sereluk poket nak jawab WhatsApp. Sereluk. Tengok remote aircon dia buat naik. Remote aircon. Lepas tu dia kata hotel tak telefon ke? Remote hilang. Nak telefon apa? Hang tinggal handphone. Harga 800. Remote RM17 lah. Dia tak telefon lah. Hak seorang lagi dia kata apa? Bah tak betah balik dah. 5 jam dah. Takkan kerana handset dah habis tergendala orang punya program. Hak seorang lagi tu tertinggal gigi. Baru sedang. Bila turun-turun nak senyum. Tak ada. Bila lembek. Tak tahu nak buat apa. Abang kata saya ni susah nak buat gigi. Kadang sampai 2 bulan baru siap ni. Tak ada gigi 2 bulan. Boleh tak telefon hotel tu? Mereka duduk biasa. Travel ni biasa duduk tidur hotel tu. Telefon hotel tu. Suruh post. Ada orang tu hantar melalui ibah lah apa masuk Malaysia post. Yang syoknya mereka pergi Krabi ni 4 hari. Tak balik lagi. Mak ni pula line internet tak ada. Postman ketuk pintu rumah. Anak buka-buka. Gigi mak sampai dulu. Mak tak balik lagi. Riau anak perempuan. Ingat mak mati. Jumpa gigi ya. Nah abang kata muda sebelum tua. Kalau dah tua baru nak mengaji Quran. Tua baru nak jadi imam. Payah. Ni nak sebut huruf fa ni. Payah. Fa kalau gigi tak ada. Afala. Tu. Sujud sajadah tu. Allahu Akbar. Jahilnya orang kita tuan-tuan. Jumaat baru ni semayang di Masjidil Haram. Jumaat baru ni. Jumaat lepas tu di Masjid Nabawi. Hak di Masjid Nabawi. Syekh tu. Imam dia baca surah As-Sajdah. Dengan surah Al-Insan. Di Mekah dia baca surah Al-Baqarah. Baca surah Sajdah tu. Bila sujud sajdah. Ramai tak sujud. Pakat dia berdiri. Tengok kita pula. Bila kita bangun, dia siap tengok kita lagi. Dia bodoh, dia tak sedar. Ramai. Bila terima Allahu Akbar. Senyap. Lama dia perlu tunggu. Tak ada Sami Allah liman hamidah. Tiba-tiba Allahu Akbar. Dia pun bangun. Lepas tu dia tengok orang. Siapa? Dia bersujud. Lepas mayang dia tengok saya lagi. Dia buat pelik. Dia yang bodoh, dia tengok kita pelik. Ada satu masjid, sujud, baca lama. Sajada wajihi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu. Baca sampai habis lah. Bangun naik. Tak ada. Suara tak clear pasal apa? Masa sujud tadi, poliden kering, gigi duduk bawah. Duduk dengan kaki, nak kapit buat naik, tak lepas. Mau kalau dia rokok, dia pun rokok. Pasal dia tu imam. Dia mau, dia tak mau, dia pusing belakang. Dia minta maaf, gigi tak ada, jatuh. Dia jatuh. Dia tarik tu bila naik. Tu bila tobat, tak semayang dah. Tempat gigi duduk ayat luar panjang. Naik duduk tepi. Muda sebelum tua.
Masa boleh start motor, kena main masjid. Jangan tunggu tua. Nak angkat motor pun tak lepas dah. Ni cari tungkat banyak. Ketak-ketak. Ni. Kencing pun 2 minit baru keluar ayak. Melengung tu. 2 minit baru main. Masa muda duk segak-segak sihat-sihat ni. Tak main. Masa muda tak buat ibadat. Rugi. Habang nak suruh kayu gerek pergi mana? Sampai. Habang nak buat motor jauh mana? Sampai. Ada himpunan motor buat kat Kubang Menerung. Sampai. Himpunan kat masjid hari Jumaat duduk di luar relax. Relax. Sebab Nabi dia kata rebut masa muda sebelum datang masa tua. Ibu-ibu kalau dah tua tak lawa. Orang perempuan kalau tua lawa ke? Allah bagi sekali ya lawa atas dunia ni, tapi di akhirat ahli syurga kekal selama-lamanya. Atau dunia sekali je Allah bagi lawa, lepas tu dah tak lawa dah. Kau lama kau kena, kau tak segak, kau penat, rasa sakit lutut, lenguh belakang. Ada orang kata punca lenguh belakang ni ustaz, pasal naik kereta murah kena tukar kereta baru. Ni semua akan nak beli kereta baru lah. Tukar seat sudah. Tiap. Abang kata seat tak sedap lah. Ni lah macam-macam. Ada orang ni akal macam tu, Pak. Dia sakit tulang belakang dia sebab kereta tak elok. Betul lah, kalau naik kereta surung tu memang lenguh lah. Kalau naik kereta mayat tu boleh baring. Dia ada buat alasan, dia kena banyak. Muda sebelum tua. Muda ni kira buat apa pun tak boleh. Nyok tua kalau tak buat, boleh buat apa nyok tua? Gulai lah. Tapi nyok muda ni boleh buat macam-macam. Boleh simpan sampai tua, boleh makan masa muda. Orang muda boleh semayang 20 rakaat. Orang tua boleh buat 20, tapi tak sehebat orang muda. Semayang tarawih orang tua ni kena pakai tongkat lah. Syekh saya di Syria, Syekh Ahmad Kiftaru, umur 99 tahun. Dia kalau dia mengajar, dia mufti Dimashq, mufti Jumhuriyah Arabia Suriah. Dia mufti Syria. Syria ni dia ada mufti negara, mufti daerah-daerah. Kalau Dimashq ada 2 mufti. Mufti mazhab Hanafi dengan mufti mazhab Syafi'i. Dia ada 2. Untuk seluruh Syria ada 1 orang mufti nama dia Syekh Ahmad Kiftaru almarhum rahmatullahi alaihi. Dia kalau hari Jumaat dia mengajar orang-orang kampung daripada kampung-kampung Badawi ni main dengan bah-bahan parking depan masjid dah. Macam tuan-tuan lah, nama je Badawi tapi duduk tengah pekan. Dia bilang, abang, masjid Badawi kat mana? Dia patut, saya kata tengah pekan. Badawi ni duduk kampung-kampung. Dah ni moden lah. Badawi ni dah moden lah. Dia main duduk tengah bandar. Bandar duduk keliling dah. Dia semayang, tua dah, 99 tahun. Tengah mengajar kadang mufti. Dia penat. Dia pakai bateri jantung dah. 99 tahun umur mengajar. Semayang pakai tongkat. Berdiri, pegang tongkat macam ni. Jadi imam. Kita imam umur 70 lah. Main masjid. Takat mana lah? Takat bank Islam lah. Takat duit elang masuk tak? Tak ada. Tak mutu batas balik. Haram jadah kau. Dia main masjid. Dia masuk. Dia tekan duit elang. Belah. Imam tak lah. Imam bagi depa. Aku bukan harap Nabi. Dah tak jawatan lagi. Aku kalau tak jawatan. Aku nak makan tambah. Aku harap hak tu lah. Ada. Kadang Tok Bilal tak main lah. Tak main. Dia main hari Jumaat. Hari Jumaat dia main. Kira orang kampung tu boleh tahu hari apa. Tak usah tengok kalender. Dengar suara dia. Jumaat ni. Jumaat. Sebab hari lain tak bunyi. Memang bunyi suara dia Jumaat. Orang muda kena main semayang lebih daripada orang tua. Sebab apa? Nanti bila dah tua, menyesal. Saya tanya ayah-ayah kita yang habis muda ni. Orang muda, cuba tanya ayah-ayah kita. Pakcik-pakcik kita. Pakcik, lah semayang lagu mana? Okey, tapi kadang lenguh, sujud tu nak bangkit, dia tarik orang belikat lah. Kadang duduk lama forum ni, sampai orang berhenti azan dah. Mereka baru ram pertama pukul berapa nak habis. Ni dia lenguh ni, tak tahu nak habang lah. Lenguh ni. Tanya ayah-ayah kita. Tanya ayah-ayah kita. Macam mana mereka di usia tua nanti? Ni kita nak belajar daripada mereka. Orang muda, kena rebut yang ni. Kena rebut. Habang, ride motor sampai mana? Jom. Habis duit berapa puluh ringgit, tak ada masalah. Tukar camp lain.
tukar chamber, tukar brake, tak ada pasal-pasal, tukar skru. Kan ada pasal apa? Saja tukar nut. Tiup tayar pun tukar. Dia bukan tukar beli di kedai, dia balas orang sebelah, dia pakai pergi tengok kawan sebelah lawa. Tukar. Saya dulu masa tingkatan 5 tukar stiker motor Chris. Ayah saya buang stiker tak lawa, Chris One, dia tulis Chris One saja, tak lawa. Saya tukar, saya nak ambil hak color kuning, hitam campur kuning dengan merah, dia naik sikit. Sebab sporim kita buh color putih. Tengah duk bubuh sebelah tu, koyak semua siap dah. Celup stiker tu dalam air sabun, tuang air sabun duk sapu dekat body tu, tengah duk letak. Baru nak ambil kain nak lap. Ayah keluar rumah. Hang buat apa? Tukar stiker. Bubuh sebelah, belah atas absorber ke belakang. Hak pulas stok dia tu. Keris tu. Tak ni lagi. Ingat lama tu pasal apa? Pasal motor keris tu aku kena langgar 2 kali dengan orang. Ayah kalau orang dia kata apa? Hang tu buat apa? Tukar stiker. Awak tukar stiker minyak jimat ke? Kalau minyak jimat hang tempel kat kereta aku sama. Kena ayat tu, tinggal sebelah lagi tak buh. Hari lain pula berubuh, dia makan dalam. Dia tak marah, baziang ke apa ke, cuma dia kata hak tu je. Hang tambah stiker ni boleh jimat minyak. Oh, jimat minyak hang tempel kat kereta abah sama. Kena ayat tu. Ayat-ayat sabun tu tuang tu ya. Orang muda ni kira abang kan, apa yang dia nak tukar, dia tukar. Tu, Y15 tu, ada orang buat habis sampai 15,000. Beli 9,000, buat habis 15,000. Kata awak tak ambil superbike. Dia tahu ustaz, kalau superbike laju, itu biasa ustaz. Tapi biar motor biasa, laju ustaz. Dia nak lagu tu. Nak laju terang mana kan? Bila polis buat kenyataan, kita akan tahan. Ada jenazah? Jenazah dah sampai? Okey. Boleh. Bawa. Baik, kita sambung sikit lah. Saya ambil satu round lah. Saya nak bagi Ustaz Lutfi penutup pasal dia ahli panel yang memang soalan yang kedua tu dia nak kena penutup. Kita bagi dia penutup tu. Boleh tak? Kira acik lah. Sagi dia penduk pening nak fikir kau mana lah kita, dia pintah kita lewat. Baik. Bila sebut kata irtanim khamsan qabla khamsin tu, pertama Nabi kata syababaka qabla haramik. Muda sebelum tua. Yang kedua Nabi kata wasihataka qabla saqamik, masa sihat sebelum kita sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, Nabi kata kaya sebelum kita miskin. Kemudian Nabi sebut lagi wa faraghaka qabla syaghlik, masa hang lapang sebelum hang sibuk. Wa hayataka qabla mautik, waktu hang sihat, waktu hang hidup sebelum hang mati. Tengah-tengah kita duduk forum, ada jenazah dibawa masuk ke masjid untuk disolatkan. Dan beliau akan berhadapan dengan soalan-soalan kubur. Bila mati ni mula dah kiamat. Kiamat bagi orang yang mati. Sayyidina Osman bila lalu dekat kubur, dia teriak sampai basah janggut dia. Orang tanya dia ni siapa? Dia beradik ke? Tak. Dia kata aku dengar Nabi sebut innal qabra walu manazilul akhirah. Kubur ni adalah tempat pertama permulaan akhirat. Fa innaja, kalau dia berjaya menang, dia lului dalam kubur, fama ba'dahu aisar. Bila bangun di mahsyar, dia akan bangun dalam keadaan mudah. Dia bangun dalam keadaan dia tidak gagal untuk dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kalau dia kalah dalam kubur, dia gagal dalam kubur, dia akan susah bila bangun nanti. Mudah-mudahan almarhum yang kita solatkan tadi, juga rakan-rakan kita yang telah bersemadi di kawasan masjid kita ini, mereka dilapangkan kubur mereka, diberikan rahmat Allah yang luas. Rahmat Allah ni tuan-tuan, Allah buat turun satu ya ke muka bumi. Daripada hak banyak 99 tu turun satu ya. Rahmat Allah ni. Satu yang diturunkan itu, kata Nabi, sampai harimau sayang anak dia. Harimau bimbang anak dia sakit. Harimau ni dia punya sayang dekat anak dia. Harimau dia makan daging, tapi anak dia tak makan. Sebab itu rahmat yang baru turun satu je daripada sisi Allah. Binatang buas tak makan anak dia.
Bahkan harimau anak dia sakit, dia rawat, dia cari. Tidak? Tu kata rahmat Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah yang luas itu Allah rahmati sekalian keluarga kita yang mati baru atau mati lama. Baik. Jadi 5 benda ni. Waktu kita muda, sebelum kita tua. Waktu kita sihat, sebelum kita sakit. Waktu kita lapang, sebelum sibuk. Masa sihat, mai lah. Kadang kaki dah potong baru nak main masjid. Siapa nak buang? Dulu hang boleh main neri, hang tak main. Dulu masa hang boleh main masjid, hang boleh main, hang tak main. Hang boleh kona sampai mana hang boleh pi. Berapa tiap minggu hang pi pantai bersih. Tiap minggu hang boleh pi masjid yang tak singgah. Dia ada terkedam mulut dia bawa masjid. Bawa apa? Main masjid nak kena cuci sampel lah apa semua. Masa hang sihat hang tak main. Lah nak mampu orang nak menyusah seorang orang main hang kat masjid. Hang tunggulah sehari dua kami kapan buat main lah. Kerah sikit. Sebab apa? Masa muda tak buat. Tunggu tua, tunggu sakit baru nak buat ibadat. Tapi ada orang tuan-tuan, na'udzubillah, harap-harap tuan-tuan tak kena macam ni. Bila tua, stroke, duduk di rumah, anak-anak sibuk, dia pun buat apa? Anak-anak buat apa? Letak tuan-tuan dekat ruang tamu. Betul? Banyak orang stroke dia letak dekat bilik lapang luar tu. Betul? Anak-anak pergi kerja, dia pun buat apa? Dia pun beli TV besar satu. TV hak jenis kalih, tak payah remote. Pak pakai hambui lah. Boleh main game lagi. Pak boleh angkat tangan sebelah main game. Game perang. Boleh. Game apa? Game perang lain orang nak main tu game apa? Hang tak tahu saja. Tadi hang abang aku game tu. Nak mati, anak bubuh channel. Berapa jenis channel? Dulu duk main mengaji, duk dengar kuliah, kan? Duk main kuliah. Selalu duk main kuliah. Saya kalau di Sungai Petani tu, 2 orang dah. Hak jenis mengaji, duduk sebelah kanan macam ni lah. Belah kanan saya macam ni. 2 orang dah. Tapi biasanya dia akan ambil belah ni pula lah. Tak. Nak ambil siapa dulu, tak tahulah. Boleh jadi ambil hak ni. Ni dulu. Nak habaknya tuan-tuan, kita ni bila duk buat ibadat elok-elok dah, dekat-dekat sakit kita nak mati, anak-anak buh depan TV. Pasal apa? Senang Ustaz. Main ziarah rumah. Siapa ada teman? Apa pergi kerja bagi baca TV tau ni, tengok orang main tak main, ikan duduk dalam ni ya. Mampus depan TV. Kesudahan dia tak elok. Kalau takat bubur gambar ceramah ke, ceramah pun belum tentu juga. Tengah-tengah dengar tak kena jenis ustaz. Woi, gua Tuhan mampus. Pak tengah duk mati tu mati duk maki ustaz tu pula. Haram jadah ada orang mana jadah mati dengan haram jadah tu. Kalau mati dia tanah haram dekat-dekat dengan jedah tu tak apa. Ni masalahnya mati duk sebut haram jadah. Ni hati-hati, jangan kita sakit nanti anak kita buh TV depan kita. Bubuh TV tu boleh, tapi biar channel yang membawa kita ingat Allah Taala. Okey. Yang ketiga, waktu kita lapang. Mai Dulu bujang, tak boleh mai. Sibuk Ustaz mengaji. Bila dah ni kerja Ustaz. Dah kahwin. Bini beranak Ustaz. Beranak luar rahim lah, kaki duduk sebelah. Luar. Baru 9 bulan, baru 8 bulan, kaki duduk luar dah Ustaz. Tak tahu nak buat apa, duduk di luar dah kaki. Kira nampak. Buka kain, kaki duduk luar, kaki bibi duduk gedi. Mengandung luar rahim. Allah Ta'ala uji macam-macam zaman lalu ni. Penyakit pelik-pelik. Luar rahim boleh mengandung. Na'udzubillah. Bahaya. Biasa doktor akan buang. Tidak? Elok dah dapat anak. Awak tak main masjid. Payah Ustaz. Anak kacau. Anak merak lah, demam lah, apalah, tak ada main masjid. Elok anak dah besar. Pasal apa anak besar? Tak boleh main masjid. Jangan buat alasan lah. Kalau nak tunggu tak sibuk, sampai bila? Ada anak pun main masjid. Tak ada anak pun main masjid. Kalau duduk peduli orang. Kadang orang kata apa Ustaz, bawa anak hingat apa semua. Awak, hang dulu budak-budak hang tak ingat. Saya tak ingat lah pak hang tak orang main masjid. Budak main masjid, biarlah hingat tu biasa. Nabi tengah solat, ibu bawa anak riau, anak duk riau, Nabi pendekkan bacaan. Sebab nak meraihkan ibu. Kita mentang-mentang itu jadi imam, mayang belakang kita ada menteri, ada raja, ada orang besar-besar, karan tak ada, elektrik terpadam. Tapi pasal dah kita ambil peluang nak baca jadi imam, nak jadi imam depan orang besar ni.
Ditibai surah Yasin terus hari Jumaat tu. Belum meleleh bagi telur. Hampa padam ni sensor sikit. Tu tak cerdik. Kalau dah panas lagu tu, aircon tak ada, kipas tak ada, mic tak ada, hari Jumaat, orang ramai. Wal asri ya. Tidak. Wal asri pun tak usah buat lagu-lagu kan, jangan tu. Wal asr. Innal insan. Ui, hak lagu tu. Apa selok akin untuk imam tu? Telok naik atas tu, jentik buah jering tu. Sampai tak kena time. Ni Jumaat, karan tak ada, orang peluh belakang dah, semayang tak ingat apa dah ni. Pendek kan? Baca wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamida. Allahu akbar. Jadi ya. Ni tahiyat boleh 5 minit. At-tahiyya alif ta a lam jada fata a atta tashada fata atta hakasrahi. Hang baru nak mengejar time tu. Dia orang belakang ni lencun habis dah, duk maki berkandak lah. Tak faham. Nabi tak pernah marah anak-anak main masjid. Cuma kita kawal time semayang. Bukan apa. Sebab jenis main masjid ni biasa orang lama. Orang lama dia pakai kain pelekat. Ya, dia mana ada beli benda lain tengok hari raya. Ayah dia baju semayang, kain semayang. Hak dalam dia kan kalut. Tak pernah ayah beli hak dalam pakai baru. Pagi-pagi raya dia cari. Mana ada hak boxer. Dia tak cari. Tak pernah beli. Dia ori punya, ori, bebas. Dia bila semayang duduk soal depan. Cucu duduk menilau. Tak apa. Time menilau, time Tok Wan duduk tahiyat. Tak apa. Time Tok Wan duduk sujud. Sujud pula. Sujud mayang subuh sajadah tu panjang sikit. Dia buat kawat. Cek barisan nak mampu. Dia suar tangan. Dia gagal seorang-seorang. Dia soal tamang sampai soal depan. Prup. Kena buah jering tu. Jerit ke, kawah di ujung. Fat! Tengah duduk sujud, subhanallah. Biarlah, bihamdillah. Ayuh. Tok Imam tak kena, pasal dia tak lintah api. Jaga jangan bagi kacau lah. Terus duduk kalut. Ada anak, buat main. Tak ada masalah. Terus Ustaz Ambali buat main anak. Tak ada masalah. Budak biasa, tuan-tuan. Tak? Ada orang kata, lemah aku main anak. Han tak ada anak, han duduk diam. Menurut kata kau orang lemah. Buat main masjid. Wopi besar yang tak marah pula. Orang buat anak main masjid, marah. Sabar tuan-tuan. Hidup kita macam tu. Warna-warni kehidupan kita. Tidak? Hidup kita ni, jangan duk berasa bagus sangat. Kita macam 5 jari ni. 5 jari ni. Kita ni duk tang mana? Kita duk tang jari tengah ni tau. Bayang kalau tak ada 4 lagi jari ni. Tinggal kita saja jadi apa? Fikir tengok. Disebabkan ada 2 jari ni. Dan ada 2 jari ni. Coverlah kita hak tengah ni. Kalau kita tak bermasyarakat dengan orang, tak main masjid, tak ikut Islam, kita buat kerja ikut kepala otak kita lah. Ni pasal dia parakan, aku tak rakan, aku tunjuk dah. Ni 5 jari ni kita duduk hak tengah. Kalau 4 jari lagi tak ada, tinggal kita terpacak bang tu. Bayang tengok. Huduh ke lawa? Tu kita perlukan Islam untuk nampak cantik, nampak? Cantik kan? Sini okey tak? Ambil gambar sini. Cuba ambil gambar, buat turun jari ni tinggal 1 je. Tengok. Cantik tak? Cantik kan? Cantik kan? Tu kelemahan kita dilindungi dengan 4 jari yang lain. Jangan dok rasa aku nak hidup seorang-seorang tak perlu ke orang. Ingat hang tu jari tengah weh. Bukan ibu jari. Baik. Waktu lapang mai. Besok dah ada anak masuk universiti, anak kahwin, cucu main rumah pula. Cucu main rumah tak ada lah apa semua. 2 minit kita berhenti, 9 kita bagi. Ni anak lah, cucu lah apa, bala lah apa semua ni tak ada ni. Tak apalah. Esok dah cucu semua dah kahwin, ada cicit lah, awak tak main masjid. Tak ada, picek kencing manis lah apa semua. Hang ada kencing manis? Tak minum manis apa? Dah aku tak kencing manis, tapi aku kena kencing. Tapi aku nak picek juga. Takut dia pada kencing kerap ni kena kat aku juga. Dia ada picek. Cek. Ada kencing masam. Ada juga lekat. Duk ulang pergi klinik. Ambil ubat. Patah balik. Cek hak nu. Doktor kata pula buah pinggang dah 200 dah rosak.
pula dah. Akhirnya sampai bila pun tak main masjid. Nabi kata, waktu lapang, wa faragaka, waktu lapang kamu, sebelum kamu sibuk. Kemudian Nabi sebut lagi, waktu kaya sebelum miskin. Masa duk kaya boleh main masjid? Mai ni dulu naik Honda bulat sampai masjid. Lah beli Y15 tapi pasal apa? Takut kena balah. Hang beli apa motor yang orang suka balah? Hang beli apa motor yang orang suka balah? Payah Ustaz. Parkingnya hilang, parking hilang. Dulu kalau X5 parking hilang sebiji, kalau Honda bulat depa balas kabareta. Lah Y15 mana ada kabareta, dia nak balas ke mana, dia balas tu sport rim dia saja. Kalau orange tu, yang apa racing boy tu, RC tu 3 batang 1,300 lebih. Dulu kalau biru mahal. Lah kalau biru dia turun harga tinggal dalam 400 ya. Lah kalau orange tu mahal. Tu pun nak kuih turun dah. Boleh beli. Ada orang pi sampai Vietnam tu, pi sampai Vietnam nak beli apa? Nak beli fork depan tu. Kepala saja. Tu, kepala Y hak baru tu V2 tu kat sini 600, dekat Vietnam 200. Sanggup pi beli tiket kapal terbang 500, pi balik 1000, beli kepala tu update status. Yes, murah 200 ya beli. Sekali dengan kos habis 1,500. Beli kat sini tak perlu pi jauh. Kemudian Nabi sebut lagi waktu hidup sebelum mati. Tuan-tuan, kalau dah mati nak buat apa pun tak boleh. Ambil lah peluang. Tak usah duk tangguh lah. Sabarlah no. Sabarlah no. Jadi penyakit ni, orang yang duk kata tangguh dulu ni, yang ni dipanggil dalam Islam penyakit al-futur. Al-futur ni dalam bahasa Arab panggil al-futur, penyakit alif lam fa ta waw ra, futur, bukan ta. Kalau ta tu mana dia makan pagi. Al-futur ni penyakit menangguh-nangguh dan berhenti buat baik. Dia menangguh-nangguh satu amalan sampai tahap berhenti terus tak mau buat. Jangan tangguh. Kesan daripada tangguh ni, pertama dia kurang ingat mati. Mai awal tak kot. Tengok tu, kami tak ada apa. Macam orang Kedah. Orang Kedah ni umur panjang. Tidak? 94 duk jadi 6 teri. Orang yang main dengan orang Kedah. Ni orang mana? Dandan orang Lostang. Dandan dia mengaku orang Lostang. Dandan dia mengaku muhung. Tak. Dandan dia mengaku orang Lostang. Kalau ustaz sungguh, ustaz orang mana? Kalau Nerang tengok. Ni orang Kedah. Ni Kuala Nerang ni. Kalau balik kampung dia, abang saya Kuala Nerang, orang tak percaya Mana ada orang Kuala Nerang cakap aku ni? Orang Kuala Nerang dia cakap macam Denmark. Tak tu ada bunyi tu. Gitu. Hujan tak lagi matau belah kampung dia. Kampung saya cakap motong gitu kampung saya. Kampung dia teruk lagi. Buat lu hujan kalau buat tak nama kau buat apa? Motor maklum pula dah. Siap. Motor maklum kan klenek pula. Ni hari ni dekat Januari, tengah hujan lebat. Rumah Cikgu Hamzah dekat Januari tu, orang rompak tengah hari tadi. Tengah hujan lebat. Penyamun tu cekek bini dia, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni keadaan yang berlaku dalam negara kita. Sebab apa? Sebab orang kita buat maksiat banyak, Allah Ta'ala bagi bala kot tu. Hidup tak tenang. Tuhan bagi bala penyakit banyak, hidup tak tenang, barang kita ada orang curi, saat-saat kena musibah. Pasal apa? Pasal kita jauh daripada Allah, kita buat maksiat banyak. Orang yang ada sifat tangguh-tangguh ni, pertama dia kurang ingat mati. Yang kedua, dia suka abaikan solat ibadat. Mayang sunat tinggal. Esok malam lah buat witir. Esok malam lah baca surah Al-Mulk. Esok malam lah semayang sunat awabin. Esok lah. Dia dah tangguh. Lepas esok lagi balik lah. Alah forum. Esok lah. Tangguh. Yang ketiga, dia akan ambil makanan yang halal, yang haram atau syubhah. Makanan syubhah ni apa? Bimbang jadi haram. Tinggal. Contoh, macam rokok. Dah ada orang fatwa kata haram, maka dia jadi syubhah. Halal ke haram? Dia pi takat makruh. Dia tak pi takat ni. Makruh, rokok yang tidak dicampur dengan apa-apa bahan yang memudaratkan. Kalau rokok yang ada di pasaran tu, campur dengan tar, dengan apa? Tulis kat kotak. 6,000 jenis bahan tar. Betul tak? Betul tak? Tulis kat kotak rokok. Daripada isap rokok, baik jilat jalan tar masjid.
bersih kawasan masjid. Padahal makan tar lagu tu, biar haji jalan tar. Kalau rokok tu barang syubhah, ulama keluar fatwa banyak dah kata haram. Kerana ulama pergi tengok tempat buat rokok, tinggal. Kalau tak boleh tinggal juga paklong-paklong dalam masjid ni, jangan isap dalam kawasan masjid, jangan isap depan orang, jangan bagi anak-anak nampak. Cukup takat kita buat jahat seorang-seorang, jangan bagi keturunan kita tengok. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh ke tak? Nak jawab pun takut. Yang pokok pun takut nak jawab. Tak risau kau, tak patut tak jawab. Hak tu kau tak boleh tinggal juga, jangan isap di kawasan masjid di hadapan anak-anak kita. Baik, kemudian dia akan kawan dengan orang jahat. Kawan ahli neraka, kawan dengan orang tak semayang, lepak-lepak. Kemudian dia melengahkan taubat. Tak mati kot. Tahun depan baru puasa penuh, tahun ni tak puasa lagi. Last sekali, dia akan ada sifat angan-angan panjang. Ingat nanti umur ni nak buat ni, umur ni nak buat ni. Aku umur 40 pergi Eropah, umur 45 aku nak buat ni, umur 60 macam ni, umur 70 macam ni. Dia angan-angan dia jauh. Jadi orang yang melengah-lengahkan ibadat ni adalah satu kerugian yang besar. Mudah-mudahan forum kita pada malam ni 94 minit dah. 94 minit dah jam saya. Terlajak dah ni. Bagi masa ke Ustaz Lutfi untuk dia. Kalau dia lambat, tu dia punya pasal lah. Hak dia. Saya jawab terus dua-dua soalan tadi. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ni terpelihara daripada perkara yang tak elok. Saya nak habaq kat tuan-tuan, Mekah dan Madinah sekarang pun dah merapu. Jemaah beli kurma Ustaz. Dalam bekas tu. Kurma ajwa 10 rial. Mereka punya seronok sekilo 10 rial. Lepas tu bila saya nak beli, kawan tu kata, "Khalas anta mandub, khalas balas." Lah balas, dia tahan free. Saya duk fikir 6 kilo free bagi kat kita mutawif. Bagusnya Pak Long ni, biar betul. Naik bas saya kata buka satu dekat jemaah. "Oi, buah elok Ustaz. Tadi kami buka lah dia buka satu kat kami makan sedap Ustaz. Buah besar-besar. Ni tengok atas besar." Elok balik sampai rumah kemarin dulu ni. Hari ni boleh buka, riuh dalam grup. "Ustaz, buah atas tu ya 8 biji hak elok, bawah semua besar-besar ni kerah macam goli tu." Bayangkan dalam tanah haram orang menipu lagi. Nampak? Tuan-tuan keluar Masjidil Haram, tepi sofa tu, tepi apa? Istana tu, kurma Nabi, aju kurma Nabi. 10 rial, pakat beli. Rupanya di atas saja kurma ajwa, bawah tu tak ada kurma ajwa. Kerah macam goli. Kurma ajwa kok tapi hak kering. Dalam tanah haram pun orang boleh tipu. Apatah lagi hak duduk di dalam negara kita. Jadi kita hidup di zaman yang sangat kritikal. Tuan-tuan, jangan tangguh ibadat. Buatlah ibadat. Kerana Allah Ta'ala sedang menunggu kita. Allah Ta'ala tunggu kita. Allah Ta'ala seronok kalau kita buat ibadat. Mudah-mudahan kematian kita nanti diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta maaf semua. Minta maaf Ustaz Hambali. Terlewat mai, terlewat berhenti. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak pada Ustaz Aswad. Alhamdulillah, dia sapu dua-dua terus. Dia ni memang orang yang elok-elok, dia tak kira siapa, dia balun semua. Dia tak ingat dia main tempat orang, takut dia tak balik, bukan tayar 1, tayar 2 cabut-cabut terus. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Panjang lebar ya Ustaz Aswad bicarakan bersama dengan kita pada malam ini yang saya rasa cukup penting bagi kita. Bila cerita tentang perkara yang kita lakukan sehingga melengahkan Allah, itulah Allah tunggu sah. Sehingga satu perkara yang pernah kita lalui dalam hidup ini, kadang-kadangnya kita minta ke Allah, Allah tangguh dulu. Kita minta anak, Allah tak bagi anak. Ada saya jumpa banyak 20 tahun dah kahwin, 30 tahun dah kahwin, 40 tahun dah kahwin. Banyak jemaah umrah yang kami bawa, kebanyakannya ada masalah. "Ustaz, kami lama dah Ustaz kahwin, tak boleh anak. Ustaz, doakan kami sama-sama depan Kaabah." Saya selalu tegur mereka, suka nasihat mereka. Pernah nak kita renung dalam hidup kita hari ini, ada tak urusan kita dengan Allah suka kita tangguh? Waktu semayang 1,5 lohok, contoh 4 suku baru balun lohok.
Lohok 4.30 contoh, pukul 7 ngam-ngam kat maghrib baru kita balun. Kerana apa? Kerana banyak urusan kita nak selesaikan dulu. Sehingga hari ini ada orang yang taat setia dengan manusia sehingga abaikan Allah Ta'ala terus pun ada. Ada banyak hari ini dah kita dengar cerita nak masuk kerja orang perempuan. Kalau kilang tu bos dia bukan Islam, kena buka tudung free. Kerja juga. Ada kilang waktu Jumaat, kamu nak kerja di sini boleh, Jumaat tak boleh sepanjang kamu kerja di sini. Taat juga, kerja juga. Kenapa? Nak gaji tinggi, sanggup taat dengan manusia. Pernah kita tengok anak-anak kita hari ini, orang sudah sibuk dengan periksa SPM, STAM dan sebagainya. Kita nak anak kita berjaya, dan individu yang SPM tu nak berjaya juga. Saya suka sebut kalau ke anak-anak sekolah, saya kata nak berjaya tu boleh, tapi urusan dengan Allah dulu kan. Allah boleh tangguh SPM tak berjaya, STPM tak berjaya, STAM tak berjaya, sampai bila-bila Allah Ta'ala tangguh tak berjaya. Kenapa? Kerana kita suka tangguhkan Allah Ta'ala. Yang paling kita bimbang, Allah tangguhkan kita langkah kaki masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masuk ke neraka terlebih dahulu. Al-ayadzubillah. Yang ni yang kita nak bicara malam ni tuan-tuan. Ustaz Sob cerita panjang lebar dengan keadaan tuan-tuan berseronok. Kita nak dengar pula yang terakhir daripada Ustaz Lutfi Amir berkait dengan, kita nak langsunglah kita ambil kesimpulan daripada sepanjang cerita kita ni berkait dengan Allah tunggu dulu ini. Kita nak sentuh mereka-mereka yang masih lalai lara dengan dunia ni. Mungkin kita rasa hari ini pasangan hidup lebih penting pada Allah Ta'ala, ahli keluarga lebih penting pada Allah Ta'ala, manusia keliling dia lebih penting pada Allah Ta'ala, sehingga nak dulukan yang lain, Allah kemudian. Jadi insyaAllah seserah kepada Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Hambali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada pusingan terakhir. Kalau saya kata apa-apa pun Ustaz tak boleh balas. Kan? Kalau tuan-tuan dengar Ustaz Aswad cerita tadi, daripada apa sampai ke mati, daripada luar sampai gagal dalam aku pun sebut juga. Astagfirullahalazim. Semua ada cerita dia kamduli ke siapa ni. Jenis ni jenis ngaji Syria ni, jenis kuda perang, singa perang. Dia tak peduli siapa. Jadi jangan berasa, kalau berasa bagus juga pada muka. Baik. Jadi tuan dan puan-puan, mikrofon pun kau tak ada bateri, puak ni dua-dua orang bantai. Aku lah. Ini tak parut. No? Jadi bila kita berada di pusingan akhir ni, saya pun tak mau ambil masa panjang. Tapi kalau panjang minta maaf lah. Saya semayang jamak dah. Lepas ni boleh balik terus. Daripada orang ni lah. Tok Imam ni tengok baca panjang ke baca pendek, tak tahu lah. Ikut suka lah. Tayar nak cabut ke, steering nak cabut ke, tak tahu lagi. Jadi nampak pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan, dah kita bincang panjang tajuk kita tadi. Ustaz Aswad bantai dua-dua sekali pusingan. Tak padan dengan main lambat. Main lambat bantai dua-dua sekali. Tapi yang sangat teruja bagi kita pada malam ini satu keinsafan. Waktu kita sedang berforum ini mengingatkan, mengajakkan kita semua ingat kepada Allah. Jangan tangguh-tangguh lagi. Allah tunjuk depan mata kita tuan-tuan. Hadirin dirahmati Allah sekalian, semua kita nak pitang tu. Tu satu peringatan. Saya 2 kali dah. Dulu forum dengan satu ustaz, nama dia Ustaz Aswar. Sama dengan ustaz juga, nama lebih kurang. Dengan Ustaz Aswar Nasrun, Ustaz Aswar Nurul Aswar Nasrun. Pun tengah-tengah duk forum, jenazah sampai. Macam itulah juga suasana dia tuan-tuan. Kita semua nak pi macam tu. Yang kita duk kuat tadi, Ustaz duk abang tadi, duk kuat tadi ni tak berasa nak mai. Dan masa duk kuat ni tak berasa nak hijrah. Masa duk kuat ni tak berasa nak berubah. Akhirnya pi di situ nak berjalan mai pun tak ada boleh mai sendiri. Kena orang usul mai tuan-tuan. Jadi nak cerita hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan yang kita bincang panjang pada malam ini, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, yang pertama, marilah sama-sama kita hijrah diri. Ubah diri kita sendiri untuk mengubah ahli keluarga kita yang lain. Kalau kita doa harap keluarga kita nak berubah, kita tak berubah, tak jadi. Tuan-tuan kena ubah diri masing-masing. Jangan tangguh-tangguh lagi nak buat baik.
Kalau orang sebut tentang sedekah, kalau orang sebut tentang sembahyang jemaah, orang sebut pasal mengaji, orang sebut pasal baca Al-Quran, jangan tunggu lagi. Kita lah orang yang pertama dahulu untuk sama-sama buat kebaikan. Tak ada dah lepas ni. Relax lu, tak ada. Dan jadi macam ustaz bagi contoh tadi ni, ya Allah, tak lalu dengar. Kan? Sampai mulut herat lah. Sampai nak tungkat mutu tak boleh lah. Macam-macam lah. Barulah nak berasa macam tu ustaz kata tadi sakai kau tu. Siapa nak berak ramai? Nak mempuih dah. Aduh. Kalau saya duduk umur tu lah tak tahu. Berasa tu. Berasa tak? Tak, ni muda-muda belakang tu. Tak berasa. Kalau berasa pun tak apa. Tu bermakna iman kita semakin refresh. Kalau rasa ya Allah berasanya dulu roginya, tak apa. Berasa tu. Jangan berasa nak main tumuk ustaz pula. Dia kata tak apa. Aku cabut tayar sekali lagi. Ustaz ni keluar-keluar tengok tayar tak ada. Kan? Itu sebiji lah. Ni 4 biji tak ada di sini. Tahuan. Dia duk cerita dengan rim oren tak oren lah. Tengok tayar kereta dia tak ada. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Baik hadirin dirahmati Allah sekalian. Yang kedua ialah ubah suasana yang baik. Nak jadi orang yang baik, tak mau tangguh lagi benda-benda yang baik, kita ubah suasana yang baik. Di rumah kita biar ada suasana Islamik. Persekitaran kawan-kawan kita kawan dengan orang baik-baik, cari suasana yang baik. Kalau kita rasa kita hijrah diri tapi masih duduk bercampur dengan tempat-tempat yang tak baik, kita akan lebih suka kepada benda yang tak baik. Ni tuan-tuan dikasih sekalian. No? Kita heran kita ni, bila pi pasar malam, kita pi pasar Kemboja Parit Buntang tu, boleh jalan 4 kali round. Cari tudung hak ada bunga atas kepala. Maklum. Maklum. Ni orang Kuala Negara nak cakap kamu ni. Ni pun sama parit panjang ya. Cakap siapa aku lah. Kena gi pasal Kemboja tu jalan 4 kali ulang cari tudung hak bunga duk atas ni. Tak jumpa maklum. Pak Long kata mu cari apa? Cari tudung hak ada bunga, hak ada akar sekali. Akar tak akak. Hak cari akar dah sekali tak jumpa akar dia kata. Tu mu jumpa tak? Jumpa bunga tik yang. Tik ayam, bunga tik ayam. Tuan-tuan duk kelai. Larap jalan 4 kali. Mai masjid. Larai. Kik lutut. Darat, sikit lutut. Mayang-mayang mangkit bunyi pak. Kan? Siapa orang kepok buluh bunyi pak. Alasan nak buat baik lah. Ni kita ni tuan-tuan. Jadi kena ubah suasana tu. Lawan hak yang tak larat, malas-malas semua tu lawan. No? Kemudian yang ketiga tuan-tuan, kita kena dekati rakan kawan-kawan sahabat yang baik. Baru kita boleh ubah diri. No, cari kawan-kawan yang baik ni, tengok ni semua orang baik-baik ni. Mai kawan dengan orang baik-baik ni, Ustaz Hambali ni orang baik-baik ni, walaupun mazhab lain. Tapi silap. Ustaz Hambali ni orang muda ni, dulu saya kenal dia kecil ya. Lah ni lebih kurang sama dah kot. Saya ni nak bagi pelanggan tetap dia ni. Ni nak promote bagi. Pelanggan tetap. White apa ni? Ustaz, terlupa nama dah. White. Saya yang boleh baik kan ni pasal ni ya. Saya tak baik ni. Lawan tumbuk mau. Tapi boleh kan Ustaz? White. Kan? Putih ni. Ustaz Hambali dia adalah pengedar dan pembekal. Putih ni bukan nak promote jual ni. Nak abang kata, daripada minyak wangi ni kami jadi rakan yang baik. Habis mesti saya akan order dengan dia. Sebab apa? Saya nak kawan dengan orang baik-baik macam Ustaz Hambali ni. Bukan saya kata saya baik, saya nak berkawan dengan orang yang baik. Tapi sebab dia apa? Minyak wangi. Sunnah Nabi mendekatkan kami dengan nilai-nilai persahabatan. Jadi tuan-tuan, nak jadi baik, kena cari kawan-kawan yang baik. Yang ketiga ialah bila kita semua nak menjadi orang yang baik, maka dia akan macam-macam. Alah, dulu curi buah limau kali dengan aku ya. Dulu dia pergi sekolah kan sekali. Lepas tu pagi-pagi tak ada sarapan bah. Sehingga datang tu lah kotak merah. Kotak merah atau kotak merah? Tu lah kotak merah ada asap tu. Saya nak sebut tak gamak. Nak orang panggil apa tu? Alah kotak merah tepi-tepi rumah Cina tu. Ada kotak merah dalam tu ada buah limau. Mereka nak pergi sekolah. Pagi-pagi tak ada sarapan. Balas buah limau tu. Bila main besar kawan tu jadi tu imam. Hak mana? Hak balas buah limau tu. Kawan ni pula. Mereka tak lantik dia jadi tu imam. Dia kata hampa duk lantik kawan tu jadi tu imam dulu balas buah limau. Kata tu imam tu. Dia kata hang cakap baik-baik tu imam bagus yo. Dia kata aku tahulah dia curi aku makan. Macam dulu. Tapi bukan Ustaz Hambali lah. Ni cerita ni tuan-tuan. Kita ni bila kita nak berubah kena terima cemuhan tu. Sebab kita duduk-duduk dengan orang-orang yang suka mencemuh, kita berubah diri, maka orang kecemuh kita. Relax dulu. Tu tak apa, relax dulu. Kan? Jangan peduli semua cemuhan itu.
Sebab Nabi yang asalnya baik pun menerima cemuhan, bukan setakat cemuhan, tetapi menerima ancaman bunuh Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian yang kelima ialah kita berdoa dengan penuh sabar. Ya Allah, tetapkanlah aku dalam istiqamah dalam jalan Islam, dalam jalan Nabi-Mu. Matikanlah aku dalam Islam. Mudah-mudahan jangan jadi macam orang hak mati depan TV tadi. Tu tuan-tuan, no? Jadi hadirin dirahmati Allah sekalian, dan yang terakhir saya mengajaklah tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada cara lah nak buat macam mana ni tuan-tuan, musafirlah ke Baitullah. Itu salah satu jalan yang tahu. Buat tu tak kena, buat ni tak kena. Ambil satu peluang, musafir ke Baitullah. Belajar. Pi dengan Ustaz Aswad bulan 12. Ustaz ni balik lah. Hak ni baru nak pi bulan 12. Sama Ustaz. Bulan 12. Bulan 12 Ustaz nak pi bulan 12. Saya pun Ustaz ujung bulan 11. Saya bulan 12. Bulan 3 nak pi sekali lagi. Ustaz Aswad baru balik 3 hari. Nak pi pula bulan 12. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ada duit, mai daftar. Malam ni. Jangan tunggu-tunggu lagi. Lek lu. Tak ada, lek lu. Daftar malam ni. Daftar malam ni. Tuan-tuan, tu jalan yang tak akhir. Tak tahu nak buat macam mana Ustaz. Oi. Pergi mengadu di hadapan Allah. Awak di sini tak mengadu di hadapan Allah kan? Tuan-tuan, right time and right place. Kena itu. Masa yang betul, tempat yang betul. Musafirlah ke Baitullah. Tumpang Ustaz Hambali duk ada. Tumpang Ustaz Aswad duk sihat lagi. No, saya tak maulah promote saya, bagi depa lah promote saya. No? Jadi tuan-tuan pakat-pakat, kita ada azam tu. Mudah-mudahan kita sama-sama berubah menjadi insan yang terbaik. Tak ada lagi tanggung-tangguh dulu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Tak ada lagi aku akan tangguh buat esok, tak ada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan. Maka setelah mana selesai pada Ustaz Lutfi Amir, maka Ustaz Aswad pun ambil jalan selamat. Dia jenis malah ni dia memang abang terus terang jenis malah mai lambat nak cabut awal, malah cakap banyak, round ikut dan dia. Ni kepala otak dia ni, kepala bapak dia ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah Ta'ala pada malam ini Allah Ta'ala bagi selesai dengan lancarnya, dengan jayanya. Jadi perkara yang banyak dibincangkan, disebutkan oleh kedua panel kita. Jadi persoalan sekarang ni saya nak tanya balik, agak-agak apa yang kita ambil, yang kita dapat, kita catat malam ni, kita nak tangguh nak beramal dengan ilmu kita, ataupun kita nak segera beramal dengan ilmu yang kita ambil? Banyak kita tangguh, kita suka tangguh terus, saya cukup bimbang sangat perkara ni. Contoh, saya suka tunjuk, banyak orang pergi travel, melancung ke mana-mana. Banyak orang ambil jalan mudah. Dan lagi, kita buat jamak, dan lagi. Dengan Allah ni memang Allah bagi dan. Tapi kita suka buat dan kita ya. Kita takut Allah ambil saat kita tak dan buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, dua pindah ni derah dah. Saya malah tak boleh nak derah kan. Tapi kalau dia jemput pergi tempat depa pula, saya pula derah pula. Tapi taubat tak jauh dah. Muka ni taubat tak mau aku dah. Nak balun aku ya kerja dah. Nah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, jadi berakhirlah forum kita pada malam ni bertajuk Allah tunggu saat, ataupun Allah tunggu dulu. Itu kita ubah, Allah aku dahulukan, Allah aku lebihkan, Allah yang pertama, tidak ada yang keduanya. Jadi kita ubah tuan-tuan. Sementara Allah bagi umur kat kita ni, Allah bagi peluang kat kita ni, alhamdulillah, buatlah sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil nyawa saat kita sempat bersedia bertemu dengan saat kematian. Malam ni Allah tunjuk jelas depan mata kita jenazah. Kita semua akan pergi tempat yang sama, akan jadi tempat yang sama, semua akan jadi berlaku begitu. Cuma persoalannya, barang yang kita bawa tu berbeza. Fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lambat dah tuan-tuan. Baru nak minta, Allah ambil dah nyawa. Jadi syukurlah sekarang tu dahulu, insya-Allah mudah-mudahan. Saya ucapkan jazakallah, terima kasih kepada Ustaz Aswad Nasrun, juga kepada Ustaz Fi Amir. Bagaimana tuan-tuan malam ni, saya haraplah sampailah mesej apa target kita. Mai malam ni kita nak dapat ilmu, insya-Allah dua-dua panel alim belaka. Bukan takat alim, mutawif pula. Siap promote lagi. Jadi saya syukurlah dapat bersahabat dengan alim ulama ni. Mudah-mudahan dapatlah kita berjumpa lain-lain waktunya, insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, saya mewakili
sahabat saya, rakan-rakan saya ni, daripada kami kelemahan itu, insya-Allah ada rezeki umur panjang kita bertemu lainnya insya-Allah. Tuan-tuan doakan mudah-mudahan masjid ini terus istiqamah dengan majlis ilmu. Terus sebarkan majlis ilmu yang cukup banyak. Saya sekarang ni tuan-tuan berdepan banyak cabaran. Kita nak buat ada orang tak bagi. Kita nak buat ada orang sekat, tapi kita cuba juga. Kita pegang satu ya. Rasulullah orang nak bunuh dia. Kita buat dakwah tak ada orang nak bunuh, orang kata saja itu perkara yang biasa. Kita tempuh sama-sama. Saya mohon doa tuan-tuan yang jemaah yang berdekat dengan Masjid Badawi ini, kita bekerjasama untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang nak jatuhkan Islam, jangan jadi orang yang menghina Islam bersama-sama. Kita balik pada Allah, kita balik pada Islam yang sebenar. Insya-Allah mati kita mati yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'ana sanana fi qad ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.